Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kefahaman para nabi dan hafalan para rasul, serta mendapat ilham para malaikat yang hampir denganmu. Juga kurniakanlah kami kesihatan, wahai Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Abdul Razak dari kelas 4 Cempaka. Tajuk utama saya ialah kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan sifat pilihan saya ialah ketabahan Nabi Muhammad SAW. Saya menyenaraikan enam situasi yang dilalui Rasulullah SAW yang menunjukkan sifat ketabahan baginda. Jadi, sekarang mari kita menontonnya. 1. Ketabahan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu kedua turun, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW hanya boleh berdakwah ke keluarganya yang dilakukan di rumah Arkam bin Abil Arkam secara senyap-senyap. 12 asabiqunal awalun pertama masuk Islam, iaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abi Arkam, Ummu Aiman dan Zaid bin Harisah. Kedua, berdakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi, Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terangan dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Nabi berdakwah dengan mengumpulkan saudara mara dan orang berpangkat dari kaum Quraisy dalam jamuan makan. Hanya 9 yang memeluk Islam dan sebahagian besar pula yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, termasuk pakciknya Abu Lahab. Ketiga, ancaman dari Abu Lahab dan isterinya. Abu Lahab menentang keras dakwah Nabi sehingga mengancam baginda. Abu Lahab pernah meletakkan kotoran di atas punggung Nabi semasa sedang solat di masjid. Isteri Abu Lahab selalu meletakkan duri di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW agar kaki baginda sakit semasa waktu fajar semasa Nabi ke masjid. Turunnya surah Al-Lahab yang menyebutkan balasan Allah SWT terhadap Abu Lahab dan isterinya. Keempat, ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat bilangan pengikut Nabi Muhammad SAW yang semakin bertambah. Para penguasa Mekah berkumpul di Darun Nadwah untuk bincang cara menghalang dakwah Rasulullah SAW. Lalu mereka memutuskan untuk menyebarkan berita palsu tentang Rasulullah SAW. Kelima, siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW. Antaranya ialah semasa Nabi Muhammad SAW sedang solat di masjid, mereka melempar kotoran binatang sehingga kena di kepala baginda, dan juga mereka bersepakat untuk memukul baginda apabila Nabi Muhammad SAW keluar berjalan agar tubuh baginda menjadi lembab. 6. Pemboikotan terhadap Bani Hashim. Kaum Quraisy memboikot Bani Hashim kerana mereka membela dan melindungi Rasulullah SAW. Pada ketika itu, Nabi dan umat Islam menderita kelaparan, kemiskinan dan tidak boleh berhubung dengan dunia luar. Akibatnya, agama tidak boleh berkembang.
Isi pembukaitan itu adalah tak boleh menjual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat Islam. Dilarang berdamai dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat Islam. Dilarang bernikah dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan ke bahagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubung dengan masyarakat Mekah. Pembukaitan ini akan dihentikan jika Nabi Muhammad SAW menyerah diri untuk dibunuh. Akan tetapi, tahun berganti tahun, pembukaitan ini dilupakan kerana umat Islam tidak berputus asa untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, generasi muda maupun generasi tua, perlulah sentiasa tabah dengan musibah atau cabaran yang berada di atas dunia ini. Jadi ingat, dunia hanya sementara, tapi akhirat selamanya. Sekalian terima kasih.